Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dizon bin Anwar. Saya merupakan wakil kumpulan 4. Saya memegang kad metrik BA 18110-177. Oke, pada hari ini saya akan membentangkan tentang faktor-faktor kemenangan pihak Israel dan kekalahan pihak Arab dalam Perang 1948. Oke, pengenalan. Perang Arab Israel 1948 tercetus apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mewujudkan satu plan pembahagian untuk Palestina atau Resolusi 181 pada 29 November 1947. Keadaan ini telah membawa kepada kebenaran kepada bangsa Yahudi untuk membina negara mereka yaitu Israel di tanah Palestina. Selain itu, keadaan ini juga memberi berita gembira kepada bangsa Yahudi yang menerima sepenuhnya plan pembahagian atau Resolusi 181 tersebut. Namun, Palestina dan negara-negara Arab yang lain menolak perkara tersebut. Berdasarkan plan pembahagian atau Resolusi 181 tersebut, kebenaran bangsa Yahudi untuk mewujudkan negara mereka yaitu Israel telah diiktiraf oleh 33 buah negara, 13 negara tidak mengiktiraf, serta 10 negara bersifat neutral yaitu tidak memihak kepada pihak yang mengiktiraf dan pihak yang tidak mengiktiraf. Khususnya pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion telah mengisytiharkan kemerdekaan ke atas wilayah yang diberikan kepada Israel berdasarkan plan pembahagian atau Resolusi 181 untuk membentuk negara Israel yang merdeka. Pengisytiharan tersebut mencetuskan Perang Arab Israel apabila negara-negara Arab seperti Mesir, Jordan, Syria, Irak, dan Lebanon tidak berpuas hati dengan pembentukan negara Israel di wilayah Palestina yang telah merdeka. Negara-negara Arab tersebut telah memulakan serangan ke atas wilayah Israel di Palestina yang diberikan oleh The United Nations Special Committee for Palestine (UNSCOP). Namun, serangan oleh negara-negara Arab tersebut mengalami kegagalan dan berjaya dihalang oleh Israel. Kegagalan serangan tersebut secara langsung telah membawa kepada Israel berjaya menguasai wilayah tersebut secara mutlak. Peperangan ini berakhir setelah tentera negara-negara Arab yaitu Mesir, Lebanon, Jordan, Syria, dan Irak mengadakan gencatan senjata dengan Israel pada tahun 1949 setelah berperang selama 9 bulan. Oke, seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor kemenangan pihak Israel dalam Perang Arab Israel 1948. Pertama adalah semangat juang yang tinggi. Untuk menghadapi serbuan pasukan gabungan negara-negara Arab ini, Israel dilihat lebih awal melatih dan memotivasikan para anggota tentara dan rakyatnya. Seperti yang diketahui, penubuhan Israel bersistem kepada 3 kekuatan utama yaitu agama, sejarah, dan nasionalisme. Semuanya saling berhubung kait. Daripada inilah kekuatan Israel berjaya dibentuk. Dan Israel telah berjaya membangkitkan defense spirit dan meningkatkan kemampuan kepada kekuatan negara. Tanpa adanya sokongan kekuatan sedemikian, Israel tidak mungkin siap untuk berperang dan sekaligus mengalahkan negara-negara Arab yang menjadi musuh utamanya. Dengan kemampuan pertahanan yang dimiliki Israel, mereka mampu menghadapi sebarang serangan bahkan dapat melakukan second strike yang lebih berbahaya. Terusnya, faktor kemenangan Israel yang kedua adalah kewujudan pemimpin yang berwibawa. Israel memiliki pemimpin yang berwibawa seperti David Ben-Gurion. Teknik licik, ideologi, dan kebijaksanaannya menjadikan Israel berjaya melawan pakatan pihak Arab. Tekanan demi tekanan yang dihadapi oleh pihak Israel, namun David Ben-Gurion mengatasinya dengan melakukan beberapa teknik dan kebijaksanaan. Misalnya peristiwa Deir Yassin yang terjadi pada tanggal 7 April 1948. Di mana Irgun Zailiyumi bersama Lehi melakukan serangan secara sistematik dan teratur ke atas perkampungan Palestina di Deir Yassin yang berdekatan dengan Yerusalem, di mana berjaya membunuh 240 penduduk Palestina. Dalam peristiwa ini, pihak Jordan berusaha menekan kaum Yahudi, tetapi David Ben-Gurion mengelak daripada tuduhan itu. Di sebalik peristiwa itu, David Ben-Gurion melakukan politik manuver dengan menyatakan penyesalan terhadap serangan pembunuhan di Deir Yassin dan mengirim telegram permohonan maaf kepada Raja Abdullah sebagai pemimpin wilayah tepi barat dan Jordan. Faktor kemenangan Israel yang ketiga adalah struktur pertahanan dan persenjataan yang kuat. Israel pada 26 Mei 1948 membentuk pasukan pertahanan Israel yaitu Israel Defense Force (IDF) yang merupakan gabungan daripada berbagai pasukan ketenteraan seperti Haganah, Palma, Irgun, dan Lehi. Dalam perkembangannya, IDF justru berjaya mengerahkan lebih banyak pasukan daripada pasukan gabungan Arab.
IDF memiliki 3 misi pembentukan, yaitu mempertahankan kehidupan, kedaerahan, dan kedaulatan negara Israel, untuk melindungi penduduk Israel, dan untuk melawan teroris yang mengancam mereka. Pasukan Israel mengamalkan sistem pertahanan menyeluruh. Ia menjadi dasar utama dalam usaha mempertahankan kewibawaan nasional dan menghindari ancaman dari luar, baik dari negara besar maupun kecil. Israel dapat dikelaskan sebagai negara kecil tetapi memiliki sistem pertahanan yang unggul dan mampu memberi jaminan keselamatan terhadap masyarakat dan negaranya secara menyeluruh. Sistem pertahanannya sangat mendasari pola ofensif dan tidak mengenal kompromi. Ia dapat dikatakan bahwa format pertahanan menyeluruh Israel digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sejarah perjuangan, sistem masyarakat, dan tingkat ancaman. Kemenangan Israel yang keempat adalah disebabkan sokongan daripada Barat. Pada Mei 1948, Ben Gurion mengadakan upacara di Museum Tel Aviv untuk mewartakan kelahiran negara baru, yaitu Israel. Keganasan Israel terus memuncak ke atas masyarakat Palestina. Apa yang menjadi dorongan semangat tambahan bagi Israel adalah bahwa selang beberapa menit selepas pembentukan negara baru ini, Presiden Amerika Harry Truman memberikan sokongannya diikuti oleh negara-negara lain seperti Britain, Romania, dan Uruguay. Ini adalah satu bentuk kemenangan bagi Israel karena mendapat sokongan daripada kuasa besar dunia. 2 hari selepas itu, beberapa negara lain seperti Soviet Union, Poland, Ireland, dan lain-lain negara turut mengiktiraf kewujudan Israel. Secara rasmi, sokongan daripada Amerika Syarikat terhadap kewujudan Israel adalah 31 Januari 1949. Bahkan, setiap peralatan perang yang digunakan oleh Israel banyak diimpor dan diselipkan dari negara barat yang menyokong, terutamanya Amerika Syarikat. Misalnya, 3 bom Boeing B-17 Flying Fortress dibeli. Satu di antara pesawat itu mengebom Kairo pada bulan Julai 1948. Tidak dapat dinafikan lagi pengisytiharan kewujudan negara Israel telah melakukan hati penduduk dan masyarakat Palestina. Peristiwa dan perang itu telah menjadi pengesahan kepada lanskap baru sosiopolitik Timur Tengah yang akan bermula. Seterusnya, saya akan beralih kepada faktor kekalahan Arab dalam Perang Arab-Israel 1948 ini. Faktor pertama kekalahan Arab dalam perang ini adalah kerjasama yang longgar dalam kalangan masyarakat Arab. Masyarakat Arab itu sendiri tidak begitu gairah dengan peperangan yang berlaku pada ketika itu. Bahkan negara-negara Arab yang lain tidak bekerjasama di antara satu sama lain, tetapi mereka lebih kepada bersaing sesama sendiri. Ini terjadi juga karena segelintir masyarakat Arab itu sendiri dikatakan mempunyai matlamat masing-masing untuk mereka menguasai dunia ataupun bumi Palestina. Ditambah lagi dengan sikap 9 masyarakat Arab yang mempunyai pendapat atau ideologi yang berlainan, sehingga perkara tersebut menyebabkan mereka sukar untuk mengatakan kata sepakat bagi sama-sama menentang pihak Israel. Perkara ini dapat dibuktikan yang mana berlakunya persaingan kuasa di antara negara-negara Arab yang sekaligus telah memberi kekalahan kepada pihak Arab itu sendiri. Faktor kedua kekalahan Arab dalam perang ini adalah kekurangan anggota tentara Arab. Hal ini berlaku karena terdapat masalah dalaman yang berlaku kepada pihak Arab. Perkara ini menjadi semakin rumit apabila pihak Arab yang merupakan sebuah negara yang baru saja merdeka, di samping mempunyai masalah yang sememangnya telah wujud, yaitu seperti masalah keselamatan dalam negeri. Perkara yang paling menyedihkan lagi adalah sebahagian tentara yang dihantar itu dikatakan mempunyai banyak kekurangan, seperti dari segi kepimpinan, perpaduan, semangat, dan juga motivasi yang agak kurang berbanding dengan tentara Yahudi daripada pihak tentara Israel. Itu yang begitu semangat tinggi untuk menangani peperangan 1948 itu. Kepimpinan dalam peperangan pihak Arab Palestina juga berada dalam keadaan yang tidak teratur serta bertaburan di mana-mana tempat. Mereka langsung tidak mempunyai sebarang bentuk peralatan atau infrastruktur yang baik bagi mengawasi kawasan-kawasan yang penting. Faktor ketiga kekalahan Arab dalam perang ini adalah sikap yang mementingkan diri dalam kalangan pemimpin Arab. Pemimpin Arab dilihat lebih mementingkan diri sendiri berbanding memikirkan tentang keselamatan, hak dan juga bantuan untuk tentara Arab Palestina yang telah tertindas dalam situasi tersebut. Keadaan ini dapat ditunjukkan dengan lebih jelas yang mana masyarakat Arab yang terlibat dalam peperangan tersebut mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Hal ini karena mereka mempunyai pendapat untuk hanya mengawal keuntungan masing-masing serta memikirkan kemenangan semata-mata. Disebabkan perkara ini berlaku, pihak Israel dengan mudah mengambil kesempatan dan kelemahan yang ada pada pemimpin Arab digunakan dengan sebaiknya bagi mengalahkan pihak Arab dalam perang 1948 yang dikatakan itu. Faktor
keempat yang membawa kepada kekalahan Arab dalam perang ini juga adalah kekurangan senjata yang lengkap. Hal demikian karena pihak Arab juga telah meminta bantuan peralatan senjata yang lengkap seperti mana yang telah dijanjikan oleh negara-negara Arab yang lain. Tetapi malangnya, senjata-senjata yang dikatakan ini tidak sampai ke tangan pihak Arab itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa negara-negara Arab yang lain telah memungkiri janji di atas alasan-alasan yang tertentu. Disebabkan masalah ini berlaku, pihak Arab turut bergantung harap dengan bantuan daripada pihak British untuk mengalahkan tentera Israel dalam perang tersebut. Malahan dapat dikatakan juga bahwa keadaan Arab lebih bertambah buruk dan teruk lagi apabila Arab sendiri kekurangan kepakaran asas dalam strategi peperangan. Terusnya, tentara Arab juga dikatakan tidak mempunyai ilmu pengetahuan untuk menggunakan senjata yang lebih baik bagi memerangi perang 1998 terhadap pihak Israel. Kesimpulannya, kemenangan pihak Israel dalam Perang Arab-Israel 1948 ini telah menunjukkan bahwa Israel lebih bersedia di dalam peperangan ini, di mana mereka telah merancang dengan begitu rapi untuk memastikan sebuah negara Israel berjaya dibentuk di tanah Palestin. Selain itu, kelemahan yang ada pada negara-negara Arab yang menentang pembentukan negara Israel turut menyumbang kepada kemenangan mutlak Israel ke atas peperangan ini. Sesungguhnya peperangan ini telah membawa perubahan yang begitu besar kepada rantau Timur Tengah, khususnya bagi wilayah Palestina. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Syauqi bin Muhammad Razi. Saya Sri Zuraini binti Hobson AS Robinson, wakil daripada kumpulan 4, ingin membentangkan ulasan artikel berkumpulan yang berkaitan dengan tajuk esei. Artikel yang telah kami pilih untuk diulas adalah bertajuk Pertahanan Israel, iaitu Burmanya Masa Depan Perdamaian di Timur Tengah. Artikel ini juga telah ditulis oleh penulis yang bernama Abdul Rahman. Artikel ini banyak membahaskan tentang sistem pertahanan Israel yang sangat luar biasa dan tidak boleh dianggap remeh. Walaupun Israel sendiri berdiri pada tahun 1948, struktur pertahanannya telah lama dibentuk. Misalnya, pembentukan pasukan pertahanan separuh terlatih dari kampung-kampung Yahudi atau Yishuv. Seterusnya juga pasukan Haganah yang menjadi komponen utama dalam pembentukan Israel Defense Force. Dalam kandungan artikel ini dilihat mengandungi beberapa perkara yang dibahaskan, iaitu gerakan bawah tanah, pembentukan pertahanan, pertahanan menyeluruh, tentangan kontemporari, dan seterusnya kepada kesimpulan. Secara menyeluruh tentang artikel ini dapat dikatakan organisasi kesukarelawan telah dirancang untuk didirikan yang bertujuan bagi menyokong langkah menuju ke wilayah Palestin sebelum negara Israel ditubuhkan. Organisasi pertama yang didirikan ini adalah Organisasi Pemuda Yahudi, yang mana lebih berorientasikan kepada Lover of Zion yang berdiri pada tahun 1908. Organisasi ini juga bermatlamatkan untuk membangkitkan semangat kaum Yahudi untuk datang ke Palestin dan tinggal di sana. Pemuda-pemuda keturunan Yahudi sejak tahun 1890-an sudah mendirikan organisasi-organisasi yang dekat dengan politik. Namun, organisasi yang didirikan lebih banyak melakukan aktiviti dan gerakan dalam bentuk kempen politik untuk menyatukan keturunan Yahudi. Gerakan Zionis yang menganut fahaman Zionis sosialis memainkan peranan penting sebagai pasukan keamanan terhadap kibbutz-kibbutz ataupun perkampungan baru Yahudi. Setelah sistem pertahanan Israel semakin kuat, maka sasaran utama mereka yang seterusnya adalah dengan melakukan tekanan politik untuk memperoleh tanah. Walaupun ia dilihat sangat tidak adil, tetapi itulah hakikat yang berlaku di Asia Barat sehingga ke hari ini. Dari situ jugalah Israel melakukan political maneuver untuk merebut tanah Palestin dan kemudian tanpa segan silu diganti menjadi negara Israel. Berbalik kepada isi kandungan artikel yang ditulis oleh Abdul Rahman ini, yang mana isu pertama yang dibahaskan adalah tentang gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah Yahudi ini berfungsi sebagai gerakan yang membawa masuk orang Yahudi yang mana juga dikenali sebagai Aliyah. Identiti ini diberikan bagi melindungi pendatang Yahudi dengan Undang-Undang Sosial Masyarakat. Aliyah pertama berlangsung pada tahun 1880-an. Kedatangan kaum Yahudi dari Eropa ke Palestin dengan alasan adalah untuk beribadah.
Jumlah kaum Yahudi yang datang pada Aliyah pertama kira-kira 25,000 orang. Aliyah kedua pula mendatangkan sebanyak 40,000 orang pada tahun 1904 sehingga tahun 1913. Pada tahun 1919 hingga 1923, Aliyah mendatangkan sebanyak 35,000 orang. Tahun 1924 sehingga 1928, Aliyah keempat mendatangkan sebanyak 67,000 orang dan Aliyah kelima tahun 1929 hingga 1939 mendatangkan sebanyak 25 juta orang, dan inilah yang data yang dicatatkan berdasarkan jumlah orang Yahudi yang masuk ke setiap Palestin. Setiap kelompok Yahudi yang datang atau disebut dengan Hovei Zion, dan setiap kelompok terdiri daripada 14 orang anggota. Antara 14 orang anggota tersebut, satu daripada antaranya mestilah seorang wanita. Tujuannya adalah wanita tersebut dapat mempersiapkan bekal makanan untuk keperluan lelaki dan menjadi pekerja ladang. Seterusnya, tugas yang dilakukan bukan hanya berkaitan keselamatan dan keamanan sahaja, tetapi juga bersangkutan dengan politik kawasan yang dilihat menjadi hambatan masuknya kaum Yahudi ke tanah Palestin. Untuk memberi jaminan keamanan terhadap Yusuf, kaum Yahudi mendirikan lagi satu gerakan bawah tanah yang diberi nama Histadrut. Histadrut ini berfungsi sebagai pertahanan dan melindungi kibuts. Dari Histadrut terdapat satu gerakan lainnya, yaitu Hagana. Hagana berada di bawah komando bawahan dari Histadrut. Hagana ialah sebuah organisasi rahasia yang beranggotakan kelompok-kelompok pertahanan tempatan dan kebanyakannya dari perkampungan Yahudi. Mereka bahkan mendirikan pusat senjata dan secara serentak asas-asas pengetahuan dalam pembuatan senjata di rahasia yang beranggotakan kelompok-kelompok pertahanan tempatan dan kebanyakannya dari perkampungan Yahudi. Mereka bahkan mendirikan pusat senjata dan secara serentak asas-asas pengetahuan dalam pembuatan senjata juga telah dimulai pada ketika itu. Gerakan Histadrut dan Hagana ini membuat rancangan bagi meningkatkan peranan wanita sebagai pekerja ladang di daerah-daerah pertanian Yahudi. Isu kedua yang dibahaskan juga dalam artikel tersebut adalah pembentukan pertahanan. Proses penubuhan institusi pertahanan dan keamanan dilakukan secara beransur mengikut keadaan yang berlaku pada ketika itu. Setelah negara Israel didirikan, 3 minggu seterusnya Hagana B dan Palmach bersatu dan diganti menjadi Israel Defense Force. Israel Defense Force ini melibatkan peranan kekuatan tentera berdasarkan Krav Maga dan Histadrut. Krav Maga yang dikatakan ini merupakan sebuah institusi pertahanan berdasarkan pada kemampuan individu dalam mempertahankan diri. Kedua, unsur kekuatan dapat menjadi Israel Martial Arts kerana konsep kekuatan ini lebih menggunakan sistem pertahanan yang biasa digunakan dalam perang terbuka. Hal ini bertujuan bagi memastikan pasukan pertahanan Israel memiliki rasa kebanggaan pada bangsa, pengabdian terhadap prinsip sosialisme dan gerakan kibuts, disiplin diri dan pendidikan dalam kepimpinan. Pertahanan dan keamanan menjadi perhatian utama Israel yang ditunjukkan terhadap penduduk dan para petani. Konsep dasar gerakan bawah tanah yang pernah dijalankan secara profesional dan masih lagi digunakan pakai bahkan kini dikenali sebagai unit Hagana B dan Palmach. Kedua-dua gerakan bawah tanah ini menjalankan pengintaian dan serangan-serangan ke kawasan Arab melalui sistem pengurusan tentera profesional. Isu ketiga pula yang dibahaskan dalam artikel ini juga berkaitan tentang pertahanan menyeluruh. Pertahanan menyeluruh yang digunakan pakai melibatkan semua elemen warga negara, terutamanya yang berada di dalam negara. Dengan kekuatan ini, maka sistem pertahanan menyeluruh dapat bergerak lebih aktif sekiranya berlaku keadaan darurat. Israel mengaplikasikan sistem pertahanan menyeluruh berdasarkan pada sejarah berdirinya negara Israel, geografi dan juga kawasan di sekitarnya. Terdapat 3 faktor ini turut menguatkan niat Israel untuk menjadi negara yang harus mengambil perhatian dalam masalah pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanannya dikatakan sangat mendasari pola defensif, ofensif dan tidak mengenal kompromi. Ia dapat dikatakan bahawa format pertahanan menyeluruh Israel digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sejarah perjuangan, sistem masyarakat dan tingkat ancaman.
Tambahan pula, bagi isu yang keempat dibahaskan dalam artikel ini juga adalah berkaitan dengan tentangan kontemporari. Ini kerana tekanan terhadap Israel dari Palestin tidak dilakukan semata-mata untuk menghukum Israel. Menurut logik Israel sendiri, serangan mesti dibalas dengan serangan. Kematian pula mesti dibalas dengan kematian. Kalimat inilah yang secara tidak sedar telah berkembang dan telah menjadi garis asas bagi kedua-dua pihak, iaitu Israel dan juga Palestin. Menurut Israel, kehadiran tentera diperlukan untuk melindungi warga Israel. Sebenarnya, kenyataan yang berlaku adalah bahawa kehadiran tentera Israel sebenarnya merosakkan suasana damai. Misalnya, tentera Israel mencetuskan konflik daripada membawa perdamaian kepada satu kecelaruan. Ini juga dianggap sebagai salah satu cara penjajahan politik. Misalnya, dengan memusnahkan satu demi satu rumah penduduk Palestin yang dianggap bertentangan dengan dasar Israel. Kemudian, secara beransur-ansur, Israel berusaha mengurangkan jumlah rakyat Palestin dari poket penjajahan, terutamanya di tebing barat. Sebagai alat pembenaran tuntutan sejarah, tepi barat adalah wilayah Yahudi yang telah menjadi simbol agama dan politik kerana terus menduduki tebing barat. Isu lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahawa Israel tidak perlu serius melakukan rundingan damai dan akhirnya membawa kepada peta jalan perdamaian yang mana mustahil bagi Israel untuk melepaskan kawasan yang sudah dikendalikannya. Selain itu, Perang 6 Hari 1967 berkait rapat juga dengan politik penjajahan Israel. Ini kerana Israel merancang untuk mendapatkan kawasan tambahan dan tidak mengurangkannya, kecuali wujud tekanan dari kuasa besar, terutamanya Amerika Syarikat, secara kolektif dapat menutup sepenuhnya ruang Israel untuk bergerak. Dan secara keseluruhan, pada penulisan artikel ini dapat dikatakan bahawa artikel ini telah menjadi bukti tentang keunggulan struktur pertahanan pihak Israel. Idea pembentukan pertahanan itu sebenarnya telah wujud sebelum negara Israel tertubuh lagi. Idea dan dasar yang diterapkan oleh pemimpin ketenteraan menjadikan pengikutnya tidak mudah goyah dengan ancaman musuh sama ada dari luar maupun dalam. Selepas meneliti isu yang dibahaskan oleh penulis, Israel boleh dikatakan sebagai sebuah negara kecil yang memiliki sistem pertahanan dan ketenteraan yang tidak boleh dianggap remeh. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Israel sendiri telah membuktikan bahawa Israel tidak menginginkan perdamaian dan ia menjadi bukti sehingga ke hari ini di mana Palestin masih dicengkam oleh pihak Zionis tersebut. Sekian saja daripada saya, sekian dan terima kasih.